Okey. Sekejap saya share screen saya. Okey so harap dapat tengok ini ya. Okey, so untuk malam ini kita akan bincang ini sembang IT yang kelima lah. Okey, saya kira sudah kelima. Okey, terima kasih atas kehadiran semua. Walaupun kita penat sebenarnya minggu ini ya, terutamanya siapa yang terlibat dengan PDPR itu, laporan itu memang sangat penat lah. Tapi okeylah, kita guna waktu yang malam ini kita sama-sama belajar, sama-sama sembang ya. So topik malam ini adalah data studio lah. Siri 2. Walaupun dia siri 2, sebenarnya tak ada kaitan sangat dengan siri 1 itu. Jadi, dia ada satu, ini adalah borang yang baru dan tapak yang baru lah. Okay? Dan saya akan guna data yang saya pernah buat untuk daerah Betong ini ya, iaitu cikgu mungkin boleh type ini dulu iaitu cikgu buka mylingla/pdpr Betong di mana cikgu pastikan cikgu log dengan ID Delima dulu pastikan guna akaun Delima. Okay? Lepas itu boleh type lah ini ya, mylingla PDPR Betong. Okay, cikgu boleh type dulu. Kalau boleh ini sebenarnya kalau kita hanya dengar dan macam itu kan susah sikit sebab kita sama-sama GM ini, lebih baik cikgu hands on sama-sama buat. Baru kita nampak apa isu dia nanti cikgu So bila masuk mylingla PDPR Betong so cikgu boleh tengok saya nak cikgu pergi ke bahagian yang kedua iaitu portal utama PDPR Betong sebab sekarang gg.gg kan banyak sudah mati tak boleh pakai itu so saya sekarang lebih kepada guna mylingla lah. Okey. So bila cikgu klik portal utama PDPR Betong, cikgu akan datang sinilah. Okey, akan datang sini. Bila datang sini, saya nak cikgu tengok yang announcement warna kuning di atas kali itu, iaitu perkongsian bahan PDPR. Bila cikgu klik ini, maka cikgu akan datang ke portal sinilah. Okay? Dekat bahagian side ini kongsi bahan. Okay? Bila kongsi bahan itu, sebenarnya inilah yang kita nak buat malam ini iaitu kita akan buat Google Form yang dekat sini. Okay? Bila cikgu klik ini, cikgu akan dapat borang yang seperti ini Kemudian kita punya tapak adalah seperti ini. Mungkin ada orang rasa, ini kan kalau kita pernah ikut siri 1, ini macam tidak susah kan, tak ada apa-apa pun kan. Tapi sebenarnya kalau cikgu lihat guna satu borang, satu Google Form sahaja, saya boleh menghasilkan 3 jadual. Tengok dapat menghasilkan 3 jadual dengan 3 peringkat berlainan. Ini yang kita nak bincang macam mana boleh setting supaya boleh keluar benda seperti ini. Kalau kita apply dekat peringkat sekolah, boleh bagi cadangan kah? Iaitu satu borang boleh keluarkan 3 jadual berlainan. Sebagai contoh apa dia? Laporan apa? Tapi ini banyak kita boleh guna benda macam inilah, kongsi bahan, lepas itu kita share dalam jadual. Adakah siapa-siapa boleh bagi cadangan? Kalau kita buat dekat peringkat sekolah, dapat buat apa? Isi satu borang boleh keluar 2, 3, 4 jadual ni. Laporan apa? Jangan guna co-curriculum lah, sudah pakai tempoh hari itu. Adakah? Ada cadangan? Ada? Kalau tak ada, saya teruskan dulu Okey. Kalau ada cadangan, bolehlah kita kongsikan apa jenis laporan yang boleh supaya nanti ada waktu, ada masa free, kita boleh rancanglah macam mana buat jadual kita. Okey, so kalau tak ada idea itu, saya bagi tahulah Saya buat ini sebab apa? Memang dulu kita sektor pembelajaran sudah rancang ini, tapi lupa saya buat ini sehinggalah tiba-tiba diminta JPN untuk kutip bahan dari sekolah untuk hantar dalam sepanjang tempoh PDPR ini, apa bahan atau apa modul yang pernah dibuat oleh guru, dia suruh kita kutip. Jadi baru saya ingat dengan itu, jadi saya buat jadual macam inilah. Okay. Jadi maksud dia, bila cikgu sudah datang ke bahagian sini, cikgu akan klik borang jangan lupa, saya nak cikgu tengok dua. Satu ialah data studio ini, yang ada 3 bahagian di mana bahagian satu adalah guru sekolah rendah. Okay, guru sekolah rendah dia submit dan dia hantar laporan mereka, bahan mereka. Satu lagi ialah kategori guru sekolah menengah
dan satu lagi adalah pegawai dekat PPD ya. So ada 3. Dan mereka 3 kategori menggunakan borang yang sama. So ini borang dia. Jadi maksud dia hari ini kita akan bincang borang, bagaimana kita buat borang seperti ini. Ya, ini ya, bila kita sudah pilih salah satu, katakan PPD betong, bila kita next, so apa bahan yang kita submit di sini nanti untuk bahagian PPD betong, untuk yang bahagian ini, dia akan masuk dalam jadual ketiga lah. Okay, jadual yang ini. Sama seperti yang sebelum itu, kalau dia pilih sekolah rendah, maka dia akan masuk dalam jadual sekolah rendah. Begitu juga dengan sekolah menengah. Okey, ini tujuan kita malam ini ya. Jadi sekarang ini saya nak cikgu buat kerja ini ya, iaitu make a copy. Okey, iaitu cikgu saling saya punya borang supaya senang saya nak buat perbincangan. Jadi sekarang ini saya akan copy alamat dia. Sekejap. Saya akan bagi alamat borang itu supaya cikgu boleh copy dan letak dekat cikgu punya Google Drive. So cikgu buka satu lagi tab dan buka Google Drive. Okay, buka Google Drive dulu. Pastikan cikgu guna akaun delima lah. Semak sendiri di tepi itu. Pastikan akaun delima. Jadi sekarang ini saya akan bagi alamat dia. Mana saya punya Google Form tu. Okay, sekejap saya cari sekejap. Oh, sini. Okay. Cikgu cek dekat, semak dekat chatting room itu. Okay. Yang ini saya bagi open ni. Cikgu tengok chat box sana tu. Okey, kemudian cikgu copy dekat paste dekat alamat cikgu lah. Bila cikgu klik itu, apa yang keluar? Dapat dengar kah? Dapat edit ke tidak? Boleh edit? Dapat. Tapi cikgu jangan edit boleh. Tapi apa dia? make a copy sudah. Ya. Okey, cikgu jangan edit make a copy kan? Ya, make a copy ya. Cikgu tahu cara kan make a copy? Okey, sekejap saya guna akaun apa untuk demo Cikgu Iswandi pun tolong saya tengok takut saya salah kerja saya ni. Okey. Okey. Bila cikgu buka borang itu kan. Okey. Dapat borang itu di sini cikgu tengok. Katakan borang ini kan cikgu dapat Cikgu tengok tepi itu ada 3 titik ni kan. Cikgu klik titik itu. Kenapa undo? Okey. Klik titik itu kan. Cikgu ni. Okey, cikgu tekan make a copy. Supaya cikgu saling borang. Ya. Pakai nama sama ke tukar nama? Tidak perlu. Copy tu tinggalkan. Cikgu kan guna akaun delima sendiri kan? Ya. Okey, so cikgu klik ini, cikgu tekan make a copy. Okey, dah. Bila sudah make a copy, cikgu akan tengok balik cikgu punya Google Drive itu. Dekat ada. Ya, dekat page yang utama itu sepatutnya ada satu dokumen panggil copy of borang itulah. Betul? Betul. Ya. Okey, pastikan semua dapat itu dulu. Okey, jangan terus edit borang saya itu tetapi make a copy supaya cikgu buat satu salinan untuk kegunaan tutorial malam inilah. Siapa ada masalah boleh sebut bagi tahu mana masalah cikgu Okey cikgu sekarang ini macam ni cikgu Bila cikgu sudah dapat borang itu kan, saya galakkan cikgu buka satu folder itu atau tak apalah, cikgu biar dia dekat depan sekali biar dekat cikgu punya Google Drive itu cikgu biar dekat depan. Okey, sekarang ini cikgu double klik. Pastikan yang cikgu klik itu ada kepala copy off copy off. Maksudnya cikgu sudah berjaya salin atau cikgu berjaya make a copy. Okey. So semua okey kah? Boleh ikut? Boleh. Boleh Yang lain tu okey kah? Okey, cikgu kalau tak respon saya tak tahu okey ke tidak. Tajuk atau kita rename ke? Tidak perlu. Tak perlu Tidak perlu. Tapi cikgu Bong, yang depan itu memang mula dengan copy off kan? Ya, memang. Okey. Di copy off. Right. Lepas itu tajuk itu apa tu? Saya lupa. Edaran kah? Ya. Edaran kongsi bahan.
Betul tidak? Copy of edaran kongsi bahan. Ya, betul. Okey. Yes. Ya, Betul. Okey, betul. Okey. Sebab yang itu saya sudah bersihkan data betong punya di mana dia lebih ringkas. Okey, dia lebih ringkas. Okey so cikgu tengok kita akan mula ni. Rujuk di sini ya. So sepatutnya bila cikgu buka ini tengok tajuk sini tapi cikgu punya depan tu ada copy of. Okey. So kita tengok ini. So tajuk ini saya rasa tak ada masalah tetapi kita fokus hari ini adalah ini, section. Okey. Mungkin ada orang pernah buat section sudah tapi ada orang mungkin kali pertama dengar section ini. Okey. Kelebihan section ini banyak ini. Salah satu adalah yang kita buat malam ini lah. Okay. So section itu macam mana kita hasilkan iaitu guna butang sama dengan ini. Add section. Okay. Jadi maksud dia sekarang ini mungkin saya perlu mula dengan kosong itu baru cikgu nampak apa berlaku. Saya buat satu borang yang kosong Okay. Tapi cikgu boleh kaji borang yang cikgu sudah copy itu saya mula dengan kosong. Okay. Cikgu tengok So katakan ini adalah borang kongsi bahan. Okay. Kemudian sini tak ada apa-apa lah, tak apa. So kita buat satu yang section dulu, add section. Bila kita tekan ini, maka keluarlah section 1, section 2. Okay. So kalau rujuk sini, ini tajuk kita buat dan sebagainya. Okay, yang ini peringkat. Okay. So di sini kita akan masuk, sekejap Maksudnya di sini kita akan mula, di sini kita add satu. Ini pakai atas add question. So di sini saya buat apa? Saya akan tulis peringkat. Kalau sekolah tengoklah itu saya tanya tadi nak guna jenis satu borang untuk 3 perkara itu. Cikgu fikir sendiri apa yang sesuai Tapi untuk ini kita kongsi bahan tu saya pakai drop down lah. Okay. So di sini kalau ikut tadi itu saya buat apa? Sekolah rendah kan. Okay. Saya guna singkatan je. Sekolah rendah, sekolah menengah dan juga PPD kan. Okay. 3 peringkat. Dan di sini kan kita tengok bila kita pergi sekolah rendah ini kan, cikgu itu kalau dia mula dengan pilihan sekolah rendah, kita nak dia pergi section yang seterusnya, tapi bukan seperti next yang biasa tu. Maka kita perlu buat section untuk setiap kategori ini. Sekolah rendah, menengah dan PPD. Okay? So maksudnya section ini adalah untuk sekolah rendah. Okay? Sekolah rendah. Maka saya perlu ada lagi section untuk sekolah menengah, okay. Ini adalah sekolah menengah dan satu lagi section itu adalah untuk PPD. Okay, ada 3 section. So di sini kamu akan tengok tidak teratur kan. Kita mesti mula dengan sekolah rendah, menengah dan itu. Ini pun lari sudah. Okay, ini kita boleh main tarik, tak ada masalah. Okay. Tapi section ini sudah tak betul kan. Tengok. Sepatutnya yang kedua ini adalah sekolah rendah. Jadi kita boleh atur dia. Saya sengaja buat silap itu supaya cikgu tengok nanti berlaku dia punya tertib susunan tak betul, kita boleh atur dia. Dengan tekan ini guys. Sekejap sini. Okay, kita tekan sini dan kita boleh move. Okay, move section. So bila kita tekan move section, di sini kita atur dia. Okay. PPD paling bawah, sekolah rendah paling atas. Tapi itu bergantung kepada cikgu lah. Tengok mula dengan tajuk kongsi bahan, sekolah rendah, menengah dan PPD. Kita save dia. Okay, so ini sudah atur lah, sudah betul dia punya kedudukan SR. Ini belum lagi, ini kita buang dulu. Kita hanya section. So bila sudah ada section ini, maka di sini kita perlu bagi tahu borang ini supaya kalau orang pilih sekolah rendah, dia akan pergi section 2. Bila orang pilih sekolah menengah, dia akan pergi ke section 3 dan seterusnya. Bagaimana buat benda macam ini? Iaitu kita tekan sini kan kita akan pilih 3 titik dan ini go to section based on answer. So kita tekan ini maka sini ada keluar pilihan. So kita tahu sendiri sekolah rendah akan pergi apa? Go to next section. Betul? Ya. Next section adalah sekolah rendah. Jadi betul lah. Jangan kacau yang ini. SM. Sekolah menengah. Pergi ke mana? Pergi ke section SM. Ini. So kita akan pilih ini. Kemudian PPD kita akan tekan dan dia akan pergi ke PPD. Jadi dengan ini kita testing sekejap dengan tekan mata ini. So bila kita tengok, kongsi bahan. So kita pilih, dia akan pergi mana. Kalau saya pilih SM, saya next, maka dia akan pergi ke SM punya section. Setakat ini dapat ikut kah cikgu? Dapat. Boleh Okey, dia tak susah. Okay. Tapi section ni kalau kita mahir, dia sangat membantu. Borang itu akan menjadi lebih interaktif. Okay. Dan dia dapat satu borang menghasilkan pelbagai jadual dengan cara seperti ini.
Okay. So cikgu tengok balik borang yang cikgu sudah buka. Mungkin cikgu tak sempat tengok buat secara hands on kan. Tapi tak apa kan, video saya rakam, nanti boleh tengok balik. Yang penting ialah cikgu faham tengok. So bila cikgu tengok balik, cikgu akan tahulah apa yang saya terangkan tadi. So kalau kita tengok ini kan, ada 5 sini. Section 1 of 5, maksudnya ada 5 section. Apa yang saya buat di sini? Section pertama adalah pilihan menu utama lah. Section 2 sekolah rendah. Section ketiga adalah menengah. Section keempat adalah PPD. Dan section yang akhir itu kita ucap terima kasih lah. Macam itu. Maksudnya bila mereka sudah siap pergi ke hujung sekali adalah ucapan terima kasih. Okay, 5 section macam itu. Okay, kalau sudah faham, maka saya akan teruskan. Saya akan bincang satu section demi satu section. So, section pertama tak ada apa-apa lah. So, saya tak mau bincang. Saya pergi ke sini. Section kedua. Kalau dua faham, maksud dia untuk sekolah menengah dan PPD sama saja konsep dia. Okay, kita tengok sini ya. Dekat section kedua itu, tajuk dia ialah prasekolah dan rendah. Okay. Ingatlah, apa yang kita type di atas itu nanti bila dia generate dan menjadi Google Sheet nanti, dia akan jadi letterhead nanti ya. Dia punya Google Sheet punya tajuk title tu So kita perlu ingat dengan benda itu Dan ini ada Cikgu Iswandi kongsi dengan saya itu. Dia bagi tahu kan, kalau boleh jangan kita buat benda panjang-panjang dekat bahagian topik atas ini. Sebab apa? Nanti dia akan jadi mana itu yang saya nak cakap ini ya. Ini kita tengok. Ini. Apa yang kita buat itu dia akan jadi benda di sini kan. Jadi ya betul, dia punya header tu. Okay? Jadi kita akan cuba elakkan supaya header itu jangan terlalu panjang. Kalau kita nak terangkan apa yang kita nak klien kita buat apa kan, guna description. Ini yang tidak akan keluar dalam jadual. Inilah perkongsian Cikgu Iswandi ya, SMK Bladin. Thank you Cikgu tempoh hari itu. Selepas siri 1 tu dia ada bagi tahu. Jangan panjang di atas ini, tapi buat penerangan di sini. Sama seperti inilah. Kalau sini nak buat penerangan, kita hidupkan description. So sinilah Cikgu terangkan. Sebab description itu tidak akan keluar dalam Excel atau Google Sheet itu. Saya harap Cikgu faham lah. Okay. Cikgu Lim, tajuk section tak apa soalan dia. Apa dia? Ya, apa dia Cikgu Iswandi? Itu tajuk section rasanya tak masuk dalam Google Sheet. Yang masuk adalah soalan-soalan. Okey, saya tengok sekejap masuk tidak? Macam saya pernah tengok dia masuk. Saya tak pasti ada masuk tidak. Tidak masuk yang tidak. masuk nanti tarikh laporan. Okey, betul. Yang section tu tak masuk lah. Dia punya header untuk section tu. Yang masuk adalah soalan. Ya, betul. Okey, thank you. Ini, maksud Cikgu Iswandi ialah ini tidak masuk. Tajuk untuk section ni tidak masuk. Tapi tajuk untuk soalan itu yang ni. Add a question ke ini? Butang apa ni? Add question ini. Tajuk ini masuk. Tapi section tak masuk. Okey, thank you. So maksud dia tajuk ni dibagi panjang pun tak apalah. Dia tidak masuk dalam Excel kita. Ini, dia tidak masuk dekat sini maksud dia. Okey, saya teruskan. Okey, kita tengok ini. Kamu mungkin akan fikir kan, atau mungkin ada orang tak sedar ini ya. Kenapa saya masuk tarikh laporan? Sedangkan, bila kita buat benda Google Form ini kan, dia sebenarnya apa? Dia kan ada satu benda panggil timestamp kan. Walaupun kita tak letak tarikh dekat kita punya Google Form ini, dia pun dapat menghasilkan timestamp ini. Dia automatik ni. So kenapa saya nak buat juga? Kamu tengok kalau cikgu semak borang sendiri kan, saya letak tarikh, lepas itu sekolah menengah pun saya letak tarikh, kemudian PPD pun saya letak tarikh. Ada siapa ada terfikir dengan ini atau sekarang baru tahu tapi cikgu tahu tidak kenapa perlu letak tarikh? Sebab kadang kita susah nak tarikh itu kan dia ada gabung dengan masa. Kita kadang nak guna tarikh saja. Ada macam ada orang nanti dia buat separate, dia splitkan. Bukan macam itu. Tak apa. Ada lagi pandangan lain. Saya bagi cikgu tengok supaya cikgu faham kenapa dia macam itu. Kita tengok sini. Ini adalah data studio yang kita hasilkan. Betul? Kalaulah saya tidak buat tarikh. Kalau saya tidak buat tarikh, masa tidak penting untuk hantar ini, masa tidak penting. Kalau attendance dia penting tapi untuk hantar barang tidak penting. Kita hanya catat tarikh.
Kalau kita mungkin fikir, kan ada timestamp kan, kenapa buat tarik? Cikgu cuba telitikan. Ini ya, borang di sini. Kan tepi ini ada tarik kan. So, tarik ini adalah tarik yang kita buat tadi itulah. Tengok, untuk kategori rendah, tarik di sini kan. Kemudian menengah pun ada tarik sendiri. Kenapa nak buat macam ni tahu? Kalau kita tidak buat ruangan untuk ini, kolom pertama, apa yang akan jadi tahu? Iaitu selalunya kita buat data studio itu, kalau cikgu masih ingat untuk yang data studio dashboard PDPR kan yang saya buat itu, dia kan ada filter tarik itu kan. Bila kita pilih tarik ini sekian ke sekian, semua data catat di bawah akan berubah kan. Kalau ini pun akan berlaku di sini. Kalau tarik itu hanya ambil tarik dari timestamp sahaja. So bila kita pilih tarik nanti, dia akan sekali filter atau sorting untuk ketiga borang ini. So itu tidak bagus sebenarnya. Okay? Sebab kalau kita hanya nak tengok sekolah rendah saja, kita filter di sini, ya kita tekan, dia hanya mempengaruhi borang sekolah rendah. Dia tidak kacau sekolah sekolah yang lain itu. Okay? Jadi maksud dia memang perlu letak tarik untuk setiap borang itu. Okay? Jadi kita tengok balik. Itu sebab kita letak tarik dia untuk setiap borang. Okay? Untuk setiap borang itu. Kemudian cikgu tengok lagi ya. Tengok sini. Perhatikan label yang saya guna. Okay? Cikgu tengok tarik laporan SR. Cikgu tengok sendiri untuk sekolah menengah dan juga PPD. Cikgu lihat dulu. Setiap label yang saya gunakan itu. Okay, termasuk section juga. Tidak ada satu ayat atau perkataan itu berulang tau cikgu. Kalau cikgu perhatikan. Terutamanya dekat ruangan soalan-soalan ini. Tidak ada soalan yang berulang. Contoh dia, tarik laporan SR. Kalau kita tengok section untuk sekolah menengah, tengok. Tarik laporan SM. Kemudian PPD punya, tarik laporan. Sebab dia bukan sekolah menengah, bukan sekolah rendah. So, saya terus guna singkatan tarik laporan. Okay. Kenapa kita perlu buat macam ini? Sebab dia tak boleh label dengan sama. Sebab bila kita label sama, apa akan jadi? Nanti dekat sini, dia akan bertindih dan dia akan bagi tahu error. Atau katakan nanti kita buat data studio, katakan semua guna perkataan yang sama, iaitu tarik laporan. Kita tidak tahu mana satu tarik itu adalah rujuk kepada sekolah rendah dan sebagainya. Itu sebab kita mesti kategorikan dia dengan singkatan-singkatan yang sesuai. Setakat ini dapat tangkap juga? Halo? Boleh kan? Okey, faham. Sebab Boleh? saya pernah buat kan Ya. pengalaman pakai yang sama, contoh kelas nama murid kan. Ya. Maksudnya kalau budak tu kelas 1A, dia akan pergi section 1A, tapi atas tu saya letak nama saja. Jadi bila dia keluar dekat sheet tu, banyaklah nama. Saya tak tahu kelas mana satu akhirnya. Ya, betul. So maksud dia tak boleh guna label yang sama. Mesti berasingan, mesti berlainan supaya kita dapat bezakan. Terutamanya masa buat data studio nanti, kita dapat bezakan itu dari mana borang itu. So kamu akan nampak dekat section 2 ni untuk sekolah kan, banyak saya label belakang itu adalah SR. Okay? Untuk bantu saya semasa nanti saya buat data studio. Okay, kita tengok nama guru itu, ini samalah. Nama guru itu sekolah prasekolah dan juga rendah. Okey, untuk yang ini kan tempoh hari kita dah buat expression. So ini sebenarnya tak bagus ini. Kita boleh guna apa yang dicadangkan oleh Cikgu Iswandi. Saya lupa update di sini ya. Maksud dia guna apa tu tempoh hari tu Cikgu Iswandi tu yang dia menolak semua huruf kecil tetapi dia terima jenis nama yang ada tanda-tanda khas itu kan. Ada nama yang ada koma dan sebagainya. Sebab kalau kau pakai yang ini kan, kalau pakai expression jenis yang ini, dia tak boleh terima nama yang ada huruf, yang ada tanda-tanda seperti koma. Dia tak terima. Tapi kalau guna Cikgu Iswandi yang bekakan itu, dia boleh terima. Okay, so ini boleh guna Cikgu Iswandi punya lah. Boleh cari balik itu, ada dia post. Okay, lepas itu kita tengok sini. Nama sekolah pun saya guna ada label SR di belakang. Okay, kenapa? Macam tadi saya cakap lah. Untuk bantu saya, kena pasti nanti. Sebab nanti dia akan banyak label yang nama sekolah kan. Kalau tak label, kita tak tahu. So, sini saya bagi 3 contoh sajalah. 3A, sekolah A, B dan C. C ya. Okay, di sini tahun.
Tahun ini saya tidak tulis tahun SR. Kenapa? Sebab sekolah menengah saya guna tingkatan ke Depari. Tingkatan. So dia tidak bertindih. So tak perlu SR lah. Okay? Itu ikut kesesuaian dia. So tahun saya biar tahun saja. So kelas ini saya tak perlu bincang lah. Cikgu tahu sendiri. Mata pelajaran saya guna SR. Sebab apa? Sekolah menengah pun guna perkataan mata pelajaran. So saya tambah dia SR untuk bezakan. Sini saya masuk 4 kelas. 4 subjek. Kemudian topik, okay. Topik saya pun guna SR. Okay. Kemudian ini. Ini adalah link untuk kita cikgu-cikgu hantar hantar modul dan sebagainya. Okay. Yang ini. Tapi ada satu itu cikgu boleh tambah sendiri ya. Iaitu apa? Iaitu upload. Ini adalah perkongsian video. Okay. Perkongsian video. Satu lagi adalah kita tambah sendiri di bawah. Iaitu kita nak mereka upload bahan. So, kita akan pilih inilah. Okay. Bila cikgu buat yang ini kan, tengok. Automatik borang ini akan bagi tahu, kalau kita buat pilihan seperti ini kan, dia akan minta kebenaran untuk link ke Google Drive. Kenapa? Sebab nanti bila orang upload modul dia, bahan dia simpan di mana, dia akan simpan dekat Google Drive kita lah. So, bila kita tekan continue, maksud dia nanti dekat kita punya Google Drive itu iaitu dekat yang utama sini lah, yang cikgu tadi make a copy tadi itu kan. Dia akan keluar satu folder, tapi sekarang memang tak ada folder. Kenapa? Sebab belum ada bahan upload. Bila nanti borang itu diberi kepada orang dan bila orang sudah mula upload bahan itu, maka akan folder keluarlah. Okay, saya rasa itu ramai sudah tahulah. Okay, so di sini saya kalau betul kita nak kongsi, suruh cikgu upload bahan kan, jangan lebih daripada satu lah. Satu sudah cukup. Sebab nanti terlalu banyak susah juga. Okay, so sini kita catatlah sila upload bahan ke apakah. Okay, tapi di sini pun mesti bezakan dia ialah sekolah rendah. Okay, katakan saya letak apa? Saya letak modul SR. Okay, maksud dia nanti ini adalah bahan untuk sekolah rendah hantar nanti. Okay. Dan di sini cikgu bila buat benda macam ni kan, jangan untuk dua ini, iaitu bagi link dan juga hantar modul, jangan required. Okay, jangan pilih required sebab mungkin dia tak ada. Jangan pilih required. Kalau you letak required, maksud dia mesti jawab. Sedangkan dia bukan nak hantar link atau modul. Okay, so dua-dua ini memang saya tidak bagi required lah untuk peringkat PPD itu. Memang saya bagi yang biasa aja. So, cikgu itu sendiri pilih lah sama ada dia guna link atau dia upload bahan. Okay, so kalau kita sudah faham ini, konsep dia samalah untuk sekolah menengah. Dan perhatikan, setiap soalan itu, label dia memang berbeza dengan sekolah rendah. Okay, kalau katakan nama sekolah, kita guna perkataan yang sama di atas. So, belakang saya memang label SM. Okay, ini tidak perlu sebab atas tadi pakai tahun. Mata pelajaran guna SM. Topik pun SM. Pautan pun SM. So, bawah ini kita tambah satu lagi lah. Iaitu apa tadi? Tadi saya guna apa? Modul kah? Modul. Okay. So, sini kita adalah file upload. Ini kita letak jugalah. Modul. Dan ini ialah modul SM lah. Untuk bezakan sekolah rendah punya. Ingat, jangan required. Okay, lepas itu, bawah itu. Tengok PPD punya. Okay. Ada lain sedikit lah sebab dia memang tidak bertindih dengan atas. Ini untuk peringkat PPD itu, kalau atas tadi guna tahun dan tingkatan kan. So untuk PPD saya gabungkan dua-dua. Okay, tahun/tingkatan. Bermaksud pegawai PPD, dia boleh hantar bahan dari sekolah rendah sehingga sekolah menengah. Okay. Kemudian mata pelajaran. Kalau atas tadi saya guna SR dan SM. So, ini PPD dia boleh kedua-dua rendah dan menengah. Jadi, saya hanya letak mata pelajaran. Saya bagi macam ni kan supaya cikgu ada idea nantilah untuk buat di peringkat sektor atau sekolah masing-masing. Okey, topik. Kalau atas tadi sekolah rendah saya guna topik SR. Sekolah menengah saya guna topik SM. Untuk PPD saya topik sahaja. So, ini pautan bahan. So, di sini saya pun perlu tambah satu lagi iaitu modul. So, tadi ada SR dan SM kan. So, ini tak perlulah bagi modul sahaja. So, saya tahu ini ialah modul dari PPD Betong. Ini pun sama, format dia ialah file upload. Okey. So, sudah. Jangan required. Untuk URL dengan file bahan, saya tidak required. Kemudian, section terakhir, bagi tahu terima kasih dan sebagainya. Okey. Jadi, setakat ini ada masalah untuk borang ini.
Boleh, cikgu. Halo, halo. Boleh cikgu, boleh. Oh, Cikgu Juraida seorang jawab. Lain tu okey kah? Boleh Cikgu Tim. Boleh ya? Boleh? Okey, okey. Okey. So, sekarang cikgu hanya tengok kan. Tapi cikgu perlu faham konsep dia lah. Bila cikgu sudah faham konsep dia, cikgu boleh guna idea ini untuk perluaskan di peringkat masing-masing. Okey, kita tengok balik sini. Sekarang ini, sekarang ni kita akan buat benda ini dan link ke data studio kita. Maka sebelum kita buat ini kan, ingatlah cikgu, bila kita nak buat data studio, paling kurang, saya beritahu, paling kurang mesti ada satu responses. Tengok sini ya, dia kosong kan? Tak ada kan? Jadi maksudnya kita mesti masuk data. Okey, so sekarang cikgu boleh guna borang yang saya bagi tadi, make a copy itu kan. Cikgu sila buat 6 data dulu. Isi 6 data untuk setiap kategori. Untuk prasekolah masuk 2, menengah masuk 2, PPD betong masuk 2. Okey? Masuk nama, tapi nama itu kalau boleh jangan berulang. Okay, mungkin guna testing 1, testing 2, macam itu. So, cuba buat sekarang cikgu, baru kita dapat link ke data studio. Okay, kita tinggal lebih kurang 1 jam sahaja untuk data studio. Orang yang di copy kan Cikgu. Betul. Okay, yang cikgu buka itu kan copy of ini. Copy of edaran itu, kan cikgu belum buat apa-apa. Ya cikgu. Cikgu ada tambah ini kah? Modul ini. Sebab cikgu punya itu pun saya tak letak modul, betul? Boleh tengok Google Form cikgu? Tak ada ini. Tak ada benda upload ini. Borang cikgu tidak ada ini. Sebab apa? Sebab kalau saya buat ini kan, nanti bila cikgu copy off, dia akan cari mana folder sharing tu. Itu sebab saya buang dia. Okay, supaya cikgu boleh bina sendiri. Untuk ketiga-tiga bahagian memang tak ada soalan untuk modul upload ni. Kalau cikgu rasa tak perlu, tak apa. Boleh buat kemudian. Supaya kita boleh cepat. So, kena buat? Kalau cikgu sempat, boleh buat. Kalau cikgu tak sempat, tak. Letakkan modul, tak perlu? Itulah, tengok cikgu. Kalau cikgu nak buat, boleh Okey. buat. Tapi kalau cikgu buat, jangan lupa label SR, SM macam itu cikgu. Okey, bagi cikgu yang mungkin rasa tak sempat, cikgu boleh biar saja. Kalau cikgu rasa nak buat, cikgu boleh buat. Tambah untuk setiap kategori yang terakhir itu. Okey, bagi cikgu lain tu, katakan yang tidak mau buat, cikgu akan tekan mata ini. Okey, tekan mata ini. Dan cikgu mula isi borang. Okey. Cikgu cuba isi borang itu supaya cikgu isi untuk 6 data. 2 sekolah rendah, 2 sekolah menengah dan 2 PPD betong. Okey, cikgu buat dulu cikgu. Masa lebih kurang 5 minit untuk cikgu isi data dulu. Perlu isi data cikgu. Kalau tak ada data, tak boleh buat data studio. Okey, kalau ada masalah, sila buka mic bagi tahu apa masalah atau ada idea ke apa bagi tahu cikgu. Jangan saya seorang yang cakap cikgu. Okey. Okey cikgu, kalau cikgu sudah siap, boleh cikgu angkat tangan supaya saya boleh tengok dekat GM itu, saya tahu sudah siap ke belum. Angkat tangan maksudnya sudah siap lah. Okey. Paling kurang 6 data, 6 data, 2 data untuk setiap kategori . Rahsia lah, bukan guna GM itu sebab dia GM itu tidak clear tu. Okey, saya balik ke sini Mana dia? Okey. So sekarang ini bila cikgu sudah isi kan, sepatutnya cikgu punya responses itu sudah jadi 6, betul? Ini cikgu akan dapat 6 dan sekarang ini saya nak cikgu klik inilah. Okey, Google Sheet ini. So bila cikgu klik, dia akan menghasilkan satu sheet yang bernama sama dengan inilah perkongsian bahan tu tapi cikgu punya ialah edaran kan, nama dia edaran.
Okey. Cikgu boleh buat dulu. Okey. Oh, saya punya ialah keadaan yang cantik Okey, cikgu tengok ini Saya tidak pastilah cikgu bagaimana cikgu melihat data dalam Google Sheet itu. Ada orang memang tak peduli. Maksud dia tak tengok sangat dekat sini. Dia tak mau analisis dari Google Sheet. Mungkin dia sudah mahir dengan Data Studio, maka dia akan lihat dekat Data Studio. Tetapi kebanyakan kita adalah rujuk Google Sheet. Bukan apa, sebab kita tak ada masa untuk buat Data Studio, kita rujuk Google Sheet. Jadi di sini cikgu tengok. Kalau saya punya setting tu, cikgu tengok, cikgu punya memang putih semualah. Biasanya saya akan set dua benda lah. Pertama ialah header dia. Ini Saya sendiri memang suka dengan ni cikgu saya bagi cikgu tengok dulu Katakan saya, sebab yang cikgu punya bukan macam ni kan. Saya tambah 20 kolom dulu. Ini cikgu punya lagi banyak. Okey, banyak ke bawah. Atau saya bagi banyak sikit lah supaya cikgu tahu apa yang saya nak terangkan 200 lah. Okey biasanya bila saya terima Google Sheet macam ni kan, biasanya saya akan mula, katakan cikgu punya sampai 6 7 lah, sebab 6 data masuk tambah 1 7 lah. Biasanya saya akan klik di sini, cikgu tengok Saya akan klik 8 di sini, nombor 8, kemudian saya akan tekan, cikgu dengar, saya tekan Ctrl campur Shift, kemudian tekan arrow key ke bawah. Arrow key itu kan ada kiri, kanan, atas, bawah kan. Saya ulang semula. Saya akan tekan Ctrl campur Shift, jangan lepas, kemudian tekan arrow key ke bawah. So, cikgu akan nampak, cikgu punya slide itu adalah dia selected sehingga bawah sekali. Okay, bawah sekali. Kemudian saya akan right click dan saya akan delete. Okay, so tinggal sedikit cukup. Saya tak suka panjang ke bawah. Biasanya saya akan buat macam itu. Begitu juga dengan yang column. Saya punya sudah buang lah. So, kalau cikgu punya mungkin banyak ke tepi kan. Okay, contoh dia lah. Ini ada banyak ke tepi kan. Saya pun sama. Dari tempat yang kita nak buang AA sini, kolom AA, saya akan tekan. Pilih AA itu, kemudian Ctrl Shift, klik kanan. Butang kanan tu, button anak panah kanan. Kemudian dia akan pergi ke hujung. Tak perlu kira berapa banyak lah. Kita right click, kemudian saya akan pilih delete. Jadi dengan cara ini, kita punya Google Sheet itu akan nampak ruangan dia akan lebih kecil dan lebih cantik. Okay. Kemudian, ini langkah pertama. Langkah kedua yang selalu saya buat ialah, saya akan pilih row 1. Row 1 kan, saya akan warnakan dia biru dan saya akan pilih tulisan putih lah, saya sendiri Kemudian, saya akan buat macam ni cikgu Saya akan pilih semua topik di sini, atas ni Saya akan pilih atas semua itu. Bukan. Ini. Ini. Dia punya header itu saya akan pilih sampai habis. Kemudian saya akan pilih butang ini. Yang ini, urut. Supaya tulisan itu dapat, bila melebihi ruang itu, dia akan pergi baris kedua. So, dia akan nampak lebih kemas. Okay. Kalau tidak, dia akan panjang ke tepi dan sebagainya. So, bila pilih ini, dia nampak cantik. Okay. Itu yang kedua yang selalu saya buat. Seterusnya, satu lagi yang saya suka buat ialah apa? Yang ini freeze. Ini. Supaya kolom A dan B tidak bergerak, lain tu gerak. Okey, ini tengok. Atau atas ke bawah sebab saya punya ruangan, saya tambah lagi Atau yang ini tengok. Header dia sentiasa berada di situ. Sebab data kalau masuk banyak itu, kita memang perlu freeze. Okey. So macam mana buat benda itu? Untuk cikgu yang tidak tahu katakan ini dua ini saya nak freezekan dia. Kolom A dan B, maka saya akan pergi view. Selepas saya pilih A dan B, saya akan pergi view, kemudian saya akan pilih freeze, kemudian pilih inilah kolom. Pilih yang hujung sekali. Okey, so cikgu akan nampak satu garis yang tebal sedikit. Ini dia sudah freeze lah. A dan B tak gerak lagi, lain tu gerak. Begitu juga untuk yang header ni. So saya akan pilih row yang ini panggil row betul. Row 1. Kemudian saya akan pergi view, freeze. Saya akan freeze inilah. Biasanya saya akan pilih ini atau ini. Okay.
Tapi sebelum pilih benda ini, pastikan cikgu pilih dia punya row atau dia punya column yang betul. Okay? Bila kita pilih, mesti pilih A, B, C, D dan seterusnya atau 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Okay. Dengan ini, dia akan cantik. Okay. So, data kalau banyak datang pun kita tak kelang kabut. Dia akan terus susun. Okay. Maksud dia ada 3 benda lah saya buat. Pertama, saya akan delete row yang tak ada guna itu. Cikgu jangan guna cara macam ni lah. Nanti mati banyak yang tengok. Okay. Cikgu guna cara yang saya sebut tadi. Tinggalkan satu ruangan cukup lah. Ini. Kemudian Ctrl Shift turun ke bawah. Right click. Delete. Okay. Begitu juga untuk column. Cara yang sama. Ctrl Shift. Tekan kanan. Kemudian delete. Okay. Sebab saya dulu sebelum pakai sistem PDPR kan. Selalu guna Excel itu kan. Setiap hari adalah betong hampir 2,000 guru punya data tu masuk. So terpaksa lah belajar benda-benda macam ni kalau tidak mati kerja kita. Okay. Dan satu lagi mungkin yang ini. Sebab saya tak pastilah ada cikgu minat ke tidak benda macam ni iaitu kan data kita ini adalah 3 data. Rendah, menengah dan juga PPD. So katakan ini adalah rendah kan. Okay, kita akan cari semua yang rendah itu, pergi sampai mana tu sampai sini. Okay, sampai sini Okay, jadi mungkin cikgu nak warnakan dia. Ikut kategori dia. Nanti atas tak apa, boleh itu ini adalah satu kategori, sekolah rendah. Kemudian SM pun cikgu buat. Okay, SM sampai mana SM? Sini. Betul ke? Ya. Cikgu bagi warna lain. Ini. Okey, ada cikgu tidak buat benda macam ini, iaitu dia warnakan untuk menyenangkan dia buat apa? Dia buat kategori-kategori dia. Ada orang yang buat macam ini? Halo. Adakah saya punya mic rosak lagi kan? Ada. Ada. Okey. Ada orang dia suka macam ni supaya dia kemas, okey? Dia kemas dan senang untuk semak. Tapi saya bagi tahu cikgu kalau cikgu buat benda macam ni kan, apa yang akan berlaku tahu? Katakan cikgu sudah buat untuk sampai kolom row 25 sini row 25. Kemudian data yang datang kemudian itu kan, yang masuk-masuk katakan data ke 20 seterusnya itu kan, dia tidak ada warna. Dia akan balik kepada putih. Saya tidak tahulah cikgu pernah buat kan tidak benda macam ni. Pernah. Ya, dekat form responses itu, kalau cikgu hanya buat setakat 25 saja, nanti data ke 26 dan seterusnya, dia akan balik biasa. Katakan sini cikgu buat cantik-cantik. Wah, tulisan itu ini buat warna dan sebagainya. Nanti data baru datang, tak ada warna lagi. Dia akan balik biasa. Okay? So, maksud dia, untuk tab yang pertama ni, font responses, dia sebenarnya tidak sesuai buat benda macam ini. Okay? So, janganlah cikgu susah-susah payah buat cantik-cantik. Nanti data kemudian datang tu memang tak ada. Tapi mungkin ada cikgu, dia rajin. Dia tambah 2,000 kolom. Row. Dia tambah 2,000, betul ke kolom? Rows. Okay? Dia tambah sampai 100,000 dan sebagainya. Okay? Sebab dia nak kekalkan dia punya format. Bukan tak boleh lah, tapi mungkin kurang efektif sikit. Okay? Kurang sesuai sikit. Jadi untuk selesaikan case macam ini, iaitu kita nak setting kita cantik dan juga dapat kekalkan warna yang kita setkan itu, kita sebenarnya buat macam ni cikgu. You perhatikan saya punya tab di bawah tu. Ada satu lagi tab saya buat. Okay? Cikgu memang belum lagi kan? Kita sama-sama tengok. Iaitu cikgu tekan tambah di sini. Tambah ni Tambah satu sheet yang baru. Okay? Buat satu sheet yang baru. Kemudian dekat sel A1. Okay? Dekat sel A1. Kita akan masukkan satu formula. Okay? Nama dia ialah sama dengan, okay, iaitu array. Ini array formula. Cikgu cuba salin dulu ini Ini. Tekan sama dengan, lepas tu array formula. Cikgu catat dulu. Ini sebenarnya yang saya bincang sekarang ini, dia lebih kepada orang yang nak data dari Google Sheet. Bukan dari Data Studio. Sebab sekarang sudah bincang, saya terus bincang jugalah. Okay.
Saya buat semula. Pergi A1, kemudian kita akan type sama dengan array formula ini kan. Tekan dia keluar ini kan. So, kita akan terus tekan phone responses 1. Tekan dia akan datang sini. So, kita akan terus pilih dari kepala A sampai hujung sekali. Sampai sini habis. Okay. Balik. Lepas itu, sini kita tutup kurungan. Okay. Enter. Okay. Kita tengok. Dia akan saling data dari phone responses, tetapi tak lengkap lagi. Sebab apa? Sini ada silap sikit. Okay. Sini ada silap. Kita bukan ambil dari A1 sampai Z3. Saya besarkan sikit. Ini. Bukan ambil dari A1 sampai Z3. Bukan. Kita nak ambil semua. Okay? Kita nak ambil semua. Bermaksud kita perlu buang nombor, tinggalkan A dengan Z sahaja, kemudian enter. Bila kita guna formula ini kan, bermaksud dia akan ambil semua data dari kolom A sehingga hujung sekali, iaitu Z. Okay? Dia akan ambil semua. Kalau data baru semua datang, dia akan ambil. Kalau sudah ada ini, maka di sinilah cikgu buat. Okay, contoh dia tengok. Saya selalu buat macam ni lah. Ini. Lepas itu saya akan pilih inilah bagi biru. Mana biru saya selalu pakai. Ini. Lepas itu warna jadi putih. Kemudian ini kita akan itulah buat dia ini. Cikgu Lim mungkin boleh namakan juga rename semula tab tu untuk mudahkan buat formula. Maksud dia ini kan? Apa maksud cikgu? Cikgu Iswandi, apa maksud cikgu? Okey, tak apa. Okey, maksud dia, buat macam biasa. Sini sini dia punya kedudukan mungkin tak bagus. Cikgu atur sajalah ini bagi dia atas. Saya sendiri suka atas lah. Okey, kalau cikgu selalu bersama saya buat Google, PDPR. Cikgu akan nampak borang saya selalu macam inilah. Okey. Kemudian, sini belum lagi Bagi dia atas. Kemudian sini kita freeze dia lah. Sini kita freeze dia untuk yang kolom. Salah. Okay. View up to column. Lepas itu palak header ni pun kita freeze dia. View. Ini. So sudahlah. Dari sinilah cikgu warnakan dia. Cikgu buat warna cantik-cantik ikut kategori sekolah rendah, menengah, PPD. So bila ini sudah buat, cikgu jangan risau. Data yang datang kemudian tu kan, dia akan maintain apa yang kita buat di sini. Dia akan maintain. Bermaksud ada 2 tab sini Sini mungkin cikgu tulis formatted lah contoh dia. Formatted. Betul ke ejaan saya? Okey. Macam itu maksud dia borang yang tab yang kedua formatted itu adalah borang yang kita boleh formatkan dia. Okay, kita boleh bagi warna cantik-cantik. So, data yang datang dari phone responses nanti, dia akan datang ke sini. Inilah cikgu rujuk. Yang cantik punya ialah rujuk kepada tab formatted ini. Jangan tengok balik responses ini. Sebab responses itu bila data masuk, dia tak akan maintain. Kalau kita punya setting hanya setakat satu ruangan tu, dia akan tak dapat maintain. Tapi formatted, dia akan maintain. Okay, contohnya cikgu buat cantik-cantik, warna dia dan sebagainya. So, dia akan maintain. Data datang nanti, ini pun sama juga. Tekan 8 ni, Ctrl Shift, tekan ke bawah, delete semua. Biar dia sedikit sahaja. Macam itu. So, nanti data yang datang nanti kan, katakan ada data datang 5, 6, 7, 8 tu kan, warna ini memang kekal. Dia tak akan hilang. Okay. So, setakat ini jelas, cikgu? Halo, boleh tidak? Boleh. Okey so sebenarnya ini sangat bantu cikgu, saya beritahu ini sangat bantu dari segi bagi orang yang kutip data dari Google Sheet, Google Form dan dia hanya nak analisis dalam Google Sheet. So sinilah kita main formula, array formula. Okey, nanti kalau lupa boleh tengok balik video lah kalau saya ada masa gunting video tu Okey. So kalau okey tak ada masalah, saya tengok dulu ada apa-apa message kah? Boleh audio ada masalah. Hujan maksud saya punya mic tadi tak boleh dengar. Okey. Sudah selesai lah. Okey, jadi sekarang ini kita akan mula buat data studio. Okey. Tinggal setengah jam. Memang tak cukup untuk buat data studio tu. Okey, nanti tak sempat pun sambung kemudian lah. Okey. Jadi sekarang ini ialah buat data studio. Jadi pastikan cikgu ada 6 data.
pastikan cikgu ada 6 data di situ. Jadi sekarang ini kita akan mula buat data studio. Macam biasa, cikgu akan type inilah. Okay. Ini datastudio.google.com. Okay, buka satu tab yang baru. Cikgu masukkan alamat yang ini. Sentiasa ingat, data studio itu dia tak ada dalam Google Drive. Dia ada satu punya tapak itu, iaitu semua data studio yang cikgu sudah buat, dia dalam tempat datastudio.google.com. So bila cikgu type, inilah tapak cikgu punya data studio itu. Okay. Okay, so di sini kita akan buat satu tapak yang baru. So cikgu akan guna blank report ini. Cikgu akan tekan dia. Okay, so macam biasa, kalau siapa yang bila tekan itu tak sama dengan saya, bermaksud cikgu adalah kali pertama guna data studio ni. Ada siapa case macam ini? Yang bila typekan datastudio.google.com, lepas itu dia bukan macam ini. Adakah? Sini ada orang baru kah? Houston pernah ikut kah siri 1 tu? Belum pernah lagi, cikgu. Jadi bila cikgu masuk itu, saya rasa tak sama dengan saya kan? Sama kah? Tidak. Cikgu punya saya rasa nanti perlu tengok balik siri 1 tu. Tapi, okay, cikgu boleh tengok balik. Yang lain tu okey kah? Lain tu pernah ikut kah? Edward pernah ikut kah? Mungkin cikgu Edward yang ikut untuk sekolah kita. Ini bukan ikut sekolah lah, ini ikut sukati. Siapa free boleh datang belajar lah. Okay? Saya tak pasti Edward ada ikut kah? Kalau cikgu Edward? Tidak pernah juga. Okey, ini 28 kuat kah? Cikgu kuat kah? 28 siapa ni? Ini siapa ni? 28 saya. You pernah ikut kah siri 1? Tidak, tapi tengah explore. Tidak pernah. Okey. Tak apa. Okey, so kita balik semula. So maksud dia bila kita tekan, saya ulang semula. Okey. Tutup link dulu. Balik kepada data studio dulu. Sebenarnya kalau you first time buka pun tak apa, dia pilihan apa saya lupa. You hanya okay, accept semua macam itulah. Yes to all kan, lebih kurang lah macam itu. Tak ada benda apa-apa lah tu. So bila datang sini, kita akan blank report. Okay, dia akan keluar ni. Kita akan pilih Google Sheet lah. Lain tu belum ada masa belajar tu. Kita pilih Google Sheet. Kemudian kita akan pilih lah. Biasanya kalau cikgu baru buat yang saya bagi tadi itu, copy of edaran. Itu yang cikgu pilih. Okay. Lepas cikgu pilih itu kan, cikgu akan nampak kita punya Google Sheet itu kan, ada berapa tab di situ. Di sinilah keluar berapa worksheet dia. Tapi kita mesti ambil yang worksheet yang pertama lah. Melainkan kalau cikgu sudah advance itu, sebenarnya dia boleh worksheet kedua, ketiga dan seterusnya. Okay. Tapi kita guna form responses yang raw data itu, yang pertama itu. Formatted sebenarnya sama juga. Okay, hanya kita ada format dia. So kita akan pilih yang pertama itu. Kemudian cikgu akan tekan add lah. Okay, cikgu pilih dia. Kemudian cikgu akan tekan add. Okay, tunggu dia loading sekejap untuk dia ambil data. So kita tunggu dia. So biasanya dia akan keluar satu jadual simple macam ni lah. Kalau saya memang terus delete lah. Saya akan buang. So akan tinggal satu tapak kosong macam ni. Okay. Jadi sudah cikgu setakat ini okay? Okey. Boleh Okey. Cikgu Zuraida memang pernah buat kan data studio sebelum ni? Saya ada cuba buat dashboard untuk saya punya PDPR sendirilah. Saya masukkan data kelas-kelas saya. Lepas tu saya ada nak tanya jugalah. Kan kalau kita mengajar satu kelas tu yang ada kelas gabungan, sebenarnya lebih elok kita buat input dekat Google Form tu, kita siap-siapkan macam contoh 4D moral, 4D pendidikan Islam ke, macam tu kita asingkan siap-siap. Sebab nanti bila masa saya nak buat hadir dengan tidak hadir tu, saya dah taggingkan maklumat tu. Bila saya buat 4D saja dia dah keliru dah. Ni nak tolak daripada mana. Macam itulah yang masalah saya dapati. Okey. Tak apa. Saya faham. Saya faham maksud cikgu. Tapi sebenarnya kalau ada soalan tu, cikgu perlu post dalam grup itu supaya kita boleh bincang dalam itu, cikgu. Boleh cikgu? Boleh. Cikgu mungkin screenshot atau bagi cikgu biar tapak bagi saya. Boleh. Baru saya lagi senang saya bincang. Sebab Google Sheet, Google Data Studio ni
dia boleh main formula sebenarnya. Dia ada banyak formula kita boleh main tu. Kalau kita mahir dari situ kan, dia boleh tolong kita tolak macam Excel itu. Okey, tapi saya bukan mahir sangat lah. Saya tahu dia dapat buat benda macam itu. Okey, kita tengok sini ya. So di sini kita sebab kita nak bandingkan yang saya sudah buat itu kan. Mana saya punya itu? Ini ya. So kita akan buat satu yang ini, benda macam ini ya, iaitu tajuk atas dan sebagainya. Saya rasa ini tak susah tapi kita pun sama-sama buatlah cikgu Iaitu ini kita ambil dia punya rectangle itu kita buat simple-simple je lah. Bila sudah siap di sini akan keluar. So kita bagi warna sekejap. Lepas itu pakai teks ini ya. So masuklah sedikit teks. Ini ialah apa tadi topik dia. Kongsi bahan kan. Kongsi bahan. Katakan PDPR lah. Okay, so kita bagi besar sikit. Cikgu boleh praktis lah. Cuba-cuba dulu. Okey. Sudahlah macam itu. Simple je. Okey. Yang pasal ato-ato ni kan. Biasanya kalau nak dia lebih tepat di kedudukan dia. Kita akan guna anak panah tu lah. Saya biasanya akan shift ke. Betul-betul. Tekan shift dan guna anak panah kiri kanan. Supaya dia berada di tempat yang lebih tepat lah. Okey. Sebab kalau kita pakai tarik-tarik. Kadang-kadang dia tak berapa cun Dan perhatikan juga, masa kita tarik itu, ada nampak garis merah kecil kan? Itu yang memberitahu kita dia berada di tempat center lah. Okay. Lepas itu, apa lagi ya? Ini, yang kecil ni. Subtitle dia, rendah, menengah dan juga PPT. Okay, kita buat simple saja. Sama juga, buat ini. Buat satu, bagi warna lah. Katakan ini, masukkan teks. Okay, katakan ini ialah rendah lah. Rendah. Okay, bagi center warna putih. Belum highlight ya. Okay, bagi dia warna putih, kemudian tulisan bagi besar sikit. Okay. Bagi besar sikit. Okay. Kenapa dia dah besar ni ya? Okay. So rendah, biasanya bila kita buat satu kan, kita boleh terus pilih dia. Okay, copy dia, kemudian paste lah. Paste satu lagi. Paste satu lagi. So jangan buat lagi ambil itu. Kita boleh terus copy paste lah. Okay, kemudian ini tukar kepada menengah. Kemudian ini tukar kepada PPD lah. Okay. Kemudian kita dapati bahawa tapak kita pendek ni apa dia? Dia punya height itu tak cukup kan? So kita klik di kawasan putih ni kan. Lepas klik kita pergi layout. Di sinilah kita boleh bagi panjang sedikit lah. Bagi dia katakan 1000 lah. Bila bagi tengok dia sudah panjang ke bawah. Okay, so, tapi saya rasa ini cikgu boleh explore sendiri lah. Yang penting adalah kita nak buat apa? Jadual tu. Okay. So di sini kita akan mula buat jadual. Kita hanya di sini kita add saja kan. Pilih table sahaja. Okay. So bila kita tekan table, satu jadual keluar kan. Tarik dia. Ini saya rasa tempoh fasa 1 itu, siri 1, cikgu-cikgu ada cubalah. Okay. So ingat di sini kita ulang kaji semula di tepi ni ya. Saya bagi ini sekejap. Okay, kita bincang sekejap. So dimension, ingat, dimension adalah data yang bukan kira. Bukan untuk kira. Iaitu contoh dia seperti mata pelajaran, kelas, nama guru. Ini sebuah patut masuk dalam kategori dimension. Metrik ini adalah kategori mengira. Contoh dia apa nama tu? Yang ada kira tu. Kalau untuk ini tak banyak yang kira ni. Ada apa yang kira? Untuk guru ni hantar berapa kali dan sebagainya. Ini boleh masuk untuk metrik. Tapi untuk kita punya di sini tak banyak guna metrik. Okay? So ini mesti jelas. Sebab bila kita ambil ini, setiap di tepi sini ya, setiap benda di sini adalah item yang kita boleh tarik dan letak. Macam itu. So, bila kita tidak faham apa maksud dimension atau metrik, bila kita letak salah tu, maka kita punya boran nanti boleh korak. Atau keluar sepanah. Macam itu. Okay. So, kalau kita tengok ini kan, record count ini, maksud dia untuk PPD ni berapa kali ni. Ini tak perlu. Maksud dia record count ni tidak perlu. Kita buang saja. Okay. Dan saya nak cikgu perhatikan di sini ya. Sebab ini saya belum bincang lagi masa dekat siri 1. Ini ya. Available fields ini ya. Kita tengok saya besarkan sikit. Okay. Setiap
ikon-ikon di depan tu, ABC ke atau ada ini, okay? Dia mempunyai maksud untuk field itu, untuk sel itu, okay? Jadi bermaksud, kita tengok kita sama kaji dulu. Di sini mata pelajaran dia ialah ABC, betul kan tidak? ABC mewakili teks, so betul lah, okay? Betul dia. Kemudian di sini pautan atau URL. Pautan ini ialah link kan? Okay? Link. Dia bukan teks. Jadi, di sini kalau kita tidak modify dia jadi link, ini ya. Kalau kita letak dia dekat jadual nanti, jadual cikgu nanti tidak akan berfungsi sebagai link. Apa maksud dia? Maksud dia macam ni. Link ini ya, pautan ni. Kalau tadi itu, cikgu tak ubahkan ABC kepada link, dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi teks biasa. So, orang bila klik memang tak dapat klik. Sebab dia bukan link. Cikgu tengok cikgu punya. Adakah itu ialah link atau teks? Cikgu punya ini, tepi sini. Klik dengan jadual cikgu. Klik dengan jadual dan perhatikan tepi itu. Okay. Kalau cikgu punya label pautan di sini, sini ialah ABC. Maka, kalau kita masukkan dia dekat sini kan. Tengok. Saya viewkan dia. Kamu akan nampak, saya langsung tak boleh tekan. Tengok. Tak boleh tekan. Kenapa? Sebab dia bukan link. Dapat tangkap kan cikgu? Okay. So, cikgu perlu faham. Kadang-kadang bila cikgu masuk, kenapa saya punya tak boleh klik? Sebab di sini sudah salah. Okay. Kemudian kita tengok tarik. Okay. Besar lagi. Tarik. Okay. Ini betul. Tarik ini. Ikon ini ialah tarik punya, date punya ikon kan? Okay. Betul. Betul. Ini salah. Tarik laporan SR. Dia ialah ABC. Salah sudah. Timestamp. Ini Google punya. Google sendiri generate punya. Betul. So, sini ada silap. Ini banyak berlaku semasa kita buat data studio. Dia boleh tukar sendiri kadang-kadang. Jadi maksud dia kita mesti mahir. Itu hari ini kita nak bincang sedikit dengan benda-benda ini. Okay. So, di mana tempat kita nak edit di sini? Okay. So, tempat dia di sini juga. Iaitu kita akan pergi resource. Kemudian kita akan tekan manage edit data sources. Kita tekan dia. Kemudian sini ya. Ini Excel kita sebenarnya ini. Jadi kita akan tekan edit. Okay. Tekan edit. Dan di sini akan keluar. Okay. So di sinilah kita nak kemas kini ini. Tengok setiap satu tu dia banyak pilihan. Dia macam Excel itu. Okay. Kalau Excel kita tengok ini dia ada banyak pilihan. Okay. Dia adalah number ke, dia adalah itu ke ini. Kadang-kala saya tahu cikgu, kadang-kala handphone cikgu, IC cikgu, dia tukar bentuk lain. Tidak tahulah cikgu perasan ke tidak. Masa kita masuk IC atau nombor telefon mula dengan 01 apa, tiba-tiba 0 itu hilang. Okay. Kemudian IC pun sama. Bila masuk IC itu 12 nombor, tapi dekat sini dia jadi formula. 1 tambah apa-apa. Sebab Excel itu bila melebihi sesuatu nombor, digit. Ya, betul. Ya, Cikgu Isfandi. Ya. Nak tanya, yang untuk format ini kan, dia mesti tukar sebelum kita tambah cat atau kita boleh ubah selepas kita tambah cat, boleh tak? Okey, sebab semasa kita buat Google Form itu, kita tak boleh buat apa-apa. Jadi bila dari Google Form kita generate worksheet itu, dia memang sudah keluar lah. Maksudnya sudah keluar sebelum kita buat Google Sheet. Jadi maksud dia biasanya data tu datang tu kan dia sudah macam itu. Biasanya saya akan dekat kolom ini saya akan ubah lah dari sini. Maksudnya data dia datang kemudian pun tak apa, saya hanya pilih kolom itu dan kita set dia punya format lah supaya dia kembali normal. Saya sendiri macam itulah. Kalau cikgu ada idea lain boleh kongsikan, tak ada masalah. Okey. Atau Cikgu Iswandi nanti jumpa cara lebih baik sebab Cikgu Iswandi memang pandai Google Sheet ni ya. Cikgu boleh bagi tahu kita dekat dalam grup lah supaya kita tambah baik. Untuk sementara waktu ini saya selalu macam itulah. Saya memang buat Google Form dulu. Bila sudah generate ini kalau ada silap saya akan select kolom dan saya ubah sesuai di situlah. Dekat itu tadi data studio tadi Cikgu Lim. Bolehkah kita tambah cat dulu lepas tu ubah dia punya format ataupun format tu kena ubah dulu baru kita tambah cat. Macam tu. Dekat data studio tadi. Ya, okey. Soalan Cikgu Iswandi macam ini. Data sini sudah error kan? Boleh kita elakkan error ini tidak? Boleh sebenarnya sebab data itu ambil dari Google Sheet. Maksud dia kita boleh betulkan Google Sheet punya content dulu.
Katakan ini ialah URL itu kita set dulu. Okay. Set dulu di sini supaya dia dalam bentuk URL. Tapi saya memang jarang buat sini lah. Saya biasanya buat juga Data Studio. Boleh juga. Boleh setting dulu pastikan dia punya format betul. Baru buat Data Studio. Boleh Cikgu Iswandi, tak ada masalah. Okay. Katakan kita lupa. Tapi saya bagi tahu Cikgu, memang kita lupa. Biasanya bila dapat Google Sheet, kita terus buat Data Studio. So balik semula sini ya. Bila kita katakan lupa tadi ya. Saya ulang semula Cikgu. Tengok. Balik semula sini ya. Biasanya cikgu bila buat jadual kan, jangan cikgu terus buat jadual cikgu. Semak dulu tepi dulu. Okey, itu tip saya bagi dululah. Sebelum buat jadual, okey, saya buang jadual ini dulu Sebelum cikgu pergi ke add chart ni, pilih ini atau chart-chart yang lain tu lah, kan banyak jenis chart kan. Okey, ada banyak jenis. Biasanya kita jadual ni lah Okey. Sebelum kita buat yang ini kan, biasanya saya akan telitikan tepi dulu. Semak tepi itu betul tidak. So untuk ini bagus sebab ada banyak yang silap. So kita boleh buat pembetulan Jadi di sini kita akan pergi ke resource, tekan manage edit data sources. Kemudian ini Excel kita tekan edit. Di sinilah kita buat pembetulan. Okay. Mata pelajaran okey semua. Muat naik bahan. Okey, muat naik bahan itu adalah apa tu? Adakah dia adalah URL ke tidak? Kita tengok balik ini. Bahan. Bahan ialah URL. So, mesti bagi dia bentuk URL. Kalau dia hanya teks sahaja, maka nanti mereka tidak dapat tekan. Okay? Mereka tidak dapat tekan. Maksudnya ini perlu ubah. Okay? Muat naik, kita tekan. Pergi URL, pilih URL. So, pastikan dia betul URL. Kamu tengok atas tu. Bila kita ubah suatu, dia akan loading dah. Kita tunggu sekejap. Ini muat naik ni. Tekan. Tukar dia kepada URL. Okay, lepas itu dia loading dulu. Kadang-kadang lepas loading dia boleh balik semula salah tu. So perlu jaga. So kita tengok ada lagi, ada pautan ini. Pautan kita pun perlu tukar kepada URL. Pautan tukar URL. Ada lagi. Ini tukar URL. Tukar dia. Lepas itu tadi ada silap dari segi tarik ini. Tengok. Tarik laporan pun salah. Bukan ABC. Okay. Kalau sini sekolah rendah tidak betul, kita pilih ABC. Nanti kita shorting di sini ya. Ini. Dia tak akan berlaku nanti. Sebab sudah silap. Dia bukan tarik lagi. So, dia akan bersilap. Dia akan silap nanti data dia. So, mesti tukar kepada tarik. Ini ya. Tarik biasa. Tak ada time punya. Betul kan? Apa dia keluar? Silap di mana saya? Okey, nanti saya ada masa saya kaji dulu di mana silap dia. Okey, tapi saya nak bagi tahu dulu ialah ini mesti date juga. Kalau tidak ada date, dia tidak dapat. Okey. Lain tu saya tengok, okey hanya ini. Perlu kaji dulu apa masalah dia. Okey, bila kita sudah siap ini kan, kita akan tekan done ini, okey. Tekan done, tunggu dia, lepas itu kita close. Okey, lepas kita close, kita akan tengok tepi ini, adakah dia sudah berubah atau tidak. Ini ya. So tadi kita buat itu memang semua sudah ubah, hanya ini satu yang ada error ni. Belum tahu apa masalah dia. Kadang-kala lepas cikgu sudah buat perubahan itu, dia masih tidak up to date. Maksudnya tidak tukar apa yang kita sudah buat. Kalau itu berlaku, cikgu akan tekan butang 3 bintik ini dan cikgu tekan refresh. Okay, supaya dia loading semula. Okay, kalau tekan ini masih tak dapat, kita akan refresh yang besar ini, yang refresh browser ini. Kalau dia masih tak dapat, maka kita akan balik semula kepada resource. Semak semula. Ini yang susah nih bila kita nak buat dia. Okay? Dia kadang-kadang memang tak mahu dia. So mesti buat berulang kali. Okay? Ini yang cikgu perlu tahulah. Okay, jadi sekarang ini masa tinggal 10 minit Saya harap boleh bincang satu jadual ni. Okay, jadi sekarang ini kita akan masuk kandungan ke dalam jadual. Ingat cikgu semak tepi dulu betul salah baru kita masuk. Okay? Jadi sekarang ini kita akan buang inilah. Record count ini tidak ada guna. Record count ni tak ada guna. Kita buang dia.
Okey, kalau ikut jadual saya akan pilih tarik sekolah guru. Okey, tarik sekolah guru. Ini ya. So, ini ialah dimension. Tengok sini ya. Ada satu lagi. Panggil depth range dimension. Ini memang kita akan guna ini ya, yang ini. Yang ini kita akan pilih timestamp. Google punya. Guna Google punya. Atas sekali itu ini adalah tarik utama. So kita pilih Google punya. Jangan ambil tarik kita. Okey. Kemudian dimension yang pertama kita pilih tarik kan tadi. Kita akan tekan peringkat sini kan. So kita cari mana tarik itu atau cikgu boleh terus type lah. Dekat situ cikgu type tarik. Di sinilah peranan penting label-label kita. Sebab ini ialah sekolah rendah, pastikan tarik yang kita pilih ialah tarik laporan SR. Tapi ini ada error ni ya. Sebab dia adalah ABC. Andaikan dia betul lah. Andaikan dia betul dulu. So, kita akan masuk yang pertama. Tarik ini. Tarik ABC ya. Tarik laporan yang pertama ni. Tetapi, kamu perhatikan di sini dia agak panjang. Jadi, kita perlu ubah nama dia. Dengan menekan ABC di depan. Kita tekan dia dan kita type tarik. Okey. Sudah. Dia akan label pendek macam itu. Jadi, di sini, sebenarnya bila kita punya jadual semakin banyak kan, you akan semakin keliru. Okay, mana satu view yang saya pilih? Dia macam ni ya. Bila kamu tak pasti ini apa, sebab kamu sudah tukar kepada tarik. Dia bukan lagi nama asal, iaitu tarik sekolah rendah kan. Bagaimana kamu tahu ini datang dari mana? Macam ni ya. Kamu tekan ABC ni, tekan. Perhatikan sini. Okay, perhatikan itu. Yang ini memberitahu kita asal dia, nama dia apa ni. Ini kita sudah ubah, tapi ini ialah nama asal dia. So, di sinilah kita akan tahu nama asal dia apa. Okey? Harap cikgu faham. Sebab ini sudah ubah nama, jadi kita sudah tak tahu nama asal dia apa. Kita boleh tekan ABC sini, kita boleh semak semula. Okey? Lepas tarik, kita masuk apa? Nama sekolah. Itulah, tengok, nama sekolah SR. Boleh bawa dia letak, atau kamu boleh tekan sini, type lah nama sekolah. Okey, nama sekolah SR, pilih dia. Lepas pilih, sebab nama ni panjang kan? Okay? So, kita boleh tekan ni dan kita masukkan nama sekolah. Okay? Macam itu. Okay? Ini adalah sekolah. Kemudian, lepas sekolah ialah apa? Nama guru kan? Nama guru, mana nama guru? Saya label apa? Okay, apa saya label tadi? Guru. Kenapa tak ada nama guru? Oh, sini. Okay, so prasekolah masuk di sini. Okay, so sama seperti biasa, tukar sini, cikgu tulislah guru. Okay, dan kita adjust dan sebagainya. Sehinggalah kita siap untuk semua ini. Okay, tarik, sekolah, guru, aliran, mata pelajaran, sampailah link dan bahan. Okay, supaya dia semua itu wujud di situ. Okay. Jadi sekarang ini, cikgu tengok ada satu yang saya nak bincang juga, iaitu ini, bilangan paparan. Ini, rows per page. Ini ya. So, kalau data kita banyak, jadi kalau setting di sini dia ialah 100. Okay, 100 Jadi kita, kalau saya kan untuk peringkat betong ini, saya letak dia 10 sahaja. Kenapa? Sebab kita ada 3 kategori. So, saya akan kecilkan dia sehingga 10 sahaja. Okay, kalau cikgu tengok yang saya punya sini ya. Tengok, sampai 10 sahaja. Ini 10, 10, so 10. So, nanti selepas 10, dia akan tekan page yang kedua lah. Macam itu. Dan satu lagi, untuk last ini ya. Untuk last ini. Memang tak habis. Saya rasa perlu cari waktu lagi untuk sambung ini ya. Iaitu, keluar perkataan, ni macam mana baca? Now, betul? Now kan? Selalu lupa macam mana baca ni. Betul now ini? Halo cikgu. Betul-betul. Betul Masih bersama saya kah? Atau sudah nak tidur sudah? Okey ini satu lagi. Iaitu ada data yang pelik sedikit cikgu Tengok Iaitu saya pun tidak tahu kenapa dia wujud macam itu. Bila data dia key in kan. Ada satu data tengok. Saya dekat Google Sheet memang tak jumpa. Iaitu satu data yang kosong ini, iaitu now. Okay, saya belum dapat cari lagi kenapa wujud macam itu. Dan bila saya tengok sekarang apa yang saya buat itu, dia keluar juga. Okay, tengok, ada now ini.
bermaksud ada setting mana salah saya pun tak tahu ni. Okay. Dia ada keluar now ini. Jadi untuk yang ini kan, okay, kita perlu main satu lagi benda itu yang kita panggil dia filter. Okay. Benda ini kita panggil filter. Tapi sekarang memang agak lewat ni ya. Okay, saya hanya nak bagi tahulah. Untuk yang seterusnya nanti kita akan buat yang filter. Filter di sini maksud dia kita boleh elakkan benda yang kita tak mahu itu supaya tidak keluar. Tidak keluar dekat jadual yang kita buat. Contoh dia yang ini. Kalau tidak nanti dia akan keluar macam ni, tidak cantik. Jadi maksud dia kita boleh main filter supaya dia buang macam itu. Jadi maksud dia untuk perjumpaan yang seterusnya kita akan bincang benda macam ni, iaitu ini. Atas ini. Bagaimana kita boleh set dia supaya benda ini dikira tepi dan juga sini nama itu semua ikut susunan tertib A, B, C sampai Z. Ini ya, ini kita akan belajar. Kemudian bagaimana kita boleh buat supaya yang now tadi itu hilang, tidak nampak perkataan now itu dan dia tidak diambil kira dalam statistik kita. Itu pun perlu belajar sebab itu ambil masa sikit dia ada sikit pengiraan. Okey. Kalau sudah menguasai dua itu, maksudnya kita sebenarnya sudah boleh menghasilkan satu tapak seperti ini. Okey ya. Jadi maksud dia saya akan berhenti di sini sebab jam sudah pukul 10. Jadi sebelum kita tamat, ada apa-apa cikgu nak tanya? Ya, cikgu. Cikgu, kita punya form responses tu kan pakai worksheet kan. Dia ada limit tak data yang masuk? Ke tak kisah berapa banyak kita pakai orang Data studio ke apa? Data studio bukan worksheet. Dekat Google Form kita tu. Google Form tu. Berapa data boleh terima kan? Okey, saya tak pasti berapa data boleh terima, tapi ikut pengalaman untuk data JPN tiap-tiap hari terima semasa kita masih guna PDPR Google Form tu dia boleh terima setiap sebab kita punya laporan untuk JPN setiap hari adalah hampir 40,000. Okey, 40,000. Jadi maksud dia tiap-tiap hari 40,000 sampai tempoh hari berapa bulan pakai masih boleh pakai. Bermaksud saya pun tak tahu limit dia berapa sudah. Macam limit dia macam unlimited lah, macam unlimited. Saya tak pasti ya. Dan satu lagi, kalau kita tengok Google Data Studio sini kan. Kalau kita tengok sini mana dia? Ini ya. Bukan ini. Ini betul. Kalau tengok sini kan, dia punya display row per page itu boleh sampai 5,000 Tapi 5,000 di sini bukan maksud dia hanya boleh terima 5,000. Tempoh hari ada satu option itu yang sampai 50,000 kah? Tapi kita punya data untuk PDPR betong itu, data studio itu sudah sampai 80,000. Setakat ini masih boleh pakai. Jadi saya tak boleh jawab soalan cikgu lah berapa limit dia. Mungkin perlu Google search dia, tengok berapa limit. Tapi setakat ini memang tak ada masalah lah. Sebab ikut pengalaman data PDPR JPN, setiap hari 40,000 pun tak ada masalah. Jadi bukan masalah lah untuk kita yang kutipan data bukan besar tu lah. Okey, ada soalan lagi cikgu? Kalau kita punya worksheet tu kan kita dah buat data semua. Lepas tu kita dah import ke dalam data studio. Katakanlah kita tambah worksheet baru kan nanti dia mengganggu tak dalam data studio kita? Mengganggu. Kita punya data studio nanti, ini pun satu lagi yang kita boleh bincang nanti ya, iaitu katakan kita punya Google Sheet itu ada tambah ini ya, katakan cikgu nak tambah soalan atau cikgu ubah. Okey, cikgu ubah ini kepada yang lain. Okey, tambah sesuatu ini kan. So nanti bila kita buat di sini kan, tengok spana sudah keluar. Okey, atau cikgu tambah data itu, tambah kolom ke sini ke, atau cikgu ubah kandungan di dalam. Ini ya, ubah kandungan di dalam. Bila cikgu refresh, spana akan keluar. Okey, bila spana keluar, maka kita mesti mahir buat benda di sini. Okey, di mana bila kita buat benda ini kan, dia ada satu benda kita panggil dia bawah ni, refresh view. Bila kita refresh itu, dia akan bagi tahu mana satu, tengok, ini yang saya ubah tadi kan. Dia akan bagi tahu ada perubahan. So kita perlu apply dia dan sebagainya.
Okay, so apa-apa perubahan itu perlu buat di sini. Ini boleh buat kemudian lah, boleh bincang kemudian. Biasanya orang bila buat ini kan dia sangat risau. Sebab apa? Spana keluar sana sini. Oh, maksudnya kalau kita tambah kemudian dia keluar spana, kita tekan apply tu lah. Jadi dia auto masuk lah. Kita tak payah pula remove. Lepas tu kita import lagi sekali. Tak payahlah. Tak payah. Ada cikgu buat macam itu kan? Sebab saya kan takut dia terganggu. Saya buat lagi sekali. Ya, Penuh betul-betul, sabar saya ya. buat. Ya, ada cikgu lain tu mungkin tak tahu apa maksud cikgu Zuraida. Iaitu bila dia buat sesuatu kan perubahan spana keluar. Dia buat apa? Dia delete. Lepas itu dia add semula. Dia buat semula. Ya, sebab saya ada pengalaman ini. Sebab tidak tahu masa itu macam nak buat. Ya, Okay, baru belajar itu, biasa memang macam itu. Macam Ya, kita takut macam macam mana ni dah tersalah. Macam tu lah. Ya, betul-betul. Itu satu pengalaman yang bagus. Bila kita ubah data, memang dia akan jadi spana. Okay? Kalau ubah data di sini, tidak. Ini kandungan dalam tak apa. Tapi ubah palak ni, dia akan menjadi spana. Spana macam tadi lah saya buat tadi, cikgu nampak ada spana keluar. Okay? Itu boleh bincang kemudian sebab memang tak cukup masa ni. Data studio banyak sangat ni. Okay, ada soalan lagi cikgu? Sebenarnya saya harap cikgu, bila belajar ini kan, dapat kita guna untuk kita punya pengurusan di sekolah atau di pejabat lah. Okay? Supaya nanti, sekarang ini memang semua guna data. Okay? Dan data yang kita terima itu, ini panggil raw data sahaja. Yang paling penting ialah raw data itu bagaimana terjemahkan dalam bentuk maklumat. Iaitu bentuk-bentuk data pie, jadual dan sebagainya. Sebab nanti dia dapat bantu kita untuk buat intervensi pula. Sekarang memang macam itu, input data, proses jadi maklumat, akhir sekali buat intervensi. Ini sangat bantu kita. Kalau kita mahir dia, memang satu kemahiran yang cukup hebatnya. Okay. Ada lagi cikgu? Cikgu, soalan last Okay. dari saya lah last. Dan orang lain mungkin Bagus. Okey, kan sekarang kita dah pakai SPDPR kan. Sebelum ni kan banyak sekolah buat dashboard PDPR mereka. Betul. Okey, jadi sekarang bila dah ada SPDPR dah tak payah dah nak rujuk data-data dekat dashboard tu yang sekolah sendiri. Betul. Jadi kebanyakan sekolah dia convertkan dia orang punya tu jadi portal pembelajaran. Jadi cikgu rasa mana yang guna Google Site bagus ke ataupun Data Studio kalau nak buat untuk macam portal pembelajaran bagi sekolah? Okey. Soalan ni pun bagus ni Maksud cikgu Zuraida ialah buat website ini ada banyak cara. Kalau guna perkhidmatan Google kan, dia boleh guna Google Site untuk buat. Google Site ialah benda macam ni lah. Ini. Sorry. Mana dia? Sekejap. Inilah. Ini ialah Google Site. Okay? Di mana kita guna perkhidmatan Google dan kita buat website. Kemudian dalam ni kita boleh letak data dan sebagainya. Kemudian, saya bagi contoh dulu. Tengok. Ada, mana? Sekejap saya cari sekejap. Saya lupa mana saya letak. Ini kah? Bukan ni. Big data. Google Drive. Ini. Okay, ini. Ini. Mana pergi tadi tu? Sekejap je gua. Okey, ini. Ini ialah guna Google Site untuk buat kita punya portal lah. Kemudian satu lagi ialah ini Ini ialah Data Studio, tengok ada logo Data Studio. So ini PPD Kota Baru. Dia guna Data Studio buat website. Ini. Tengok. Hebat ni. Maksud dia apa yang cikgu belajar itu kan, dia bukan sahaja buat data untuk kita paparkan, tapi dia boleh buat website tau. Dia boleh buat website. Tapi ikut pengalaman saya lah, okay? Ikut pengalaman saya. Saya tak suka guna Data Studio untuk buat dia punya website. Sebab kalau dia hanya link saja, okay. Tapi kalau dia banyak data macam ni kan, setiap data tu dia loading apa tau? Dia loading dengan Google Sheet kita tau. Jadi kalau buat website itu untuk link keluar, okey. Tapi kalau nak buat banyak benda dalam satu page itu, saya tak berapa suka sebenarnya. Terutamanya bagi kita di Betong, banyak masalah internet tu, kamu akan nampak loading dia sangat slow tu. Okey? So, ini lagi sesuai bagi saya lah. Tapi kalau cikgu hanya nak demo satu page, kita panggil one stop center atau bukan one stop center, big data. Okey? Big data untuk
sesuatu data di sekolah itu kan, ya Google Data Studio sesuai. Satu page yang menunjukkan statistik sekolah, result sekolah, satu page cukup. Itu okey guna itu. Tapi buat website, saya sendiri memang tak akan guna tak akan guna Data Studio untuk buat. Memang saya akan guna Google Sheet, Google Site, atau satu lagi kita panggil dia Microsoft Team. Okay? Tapi dia bukan Microsoft Team, dia panggil Microsoft Communications Teams kan. Itu pun guna untuk buat website. Mungkin saya tunjuk sedikit cikgu, jangan tidur dulu. Saya tunjuk Sabah punya lah. Siapa yang ada bengkel bersama saya tempoh hari itu dia tahu tu. Ayah. Sekejap. Okay, saya bagi cikgu tengok guna Microsoft punya itu. Mereka buat portal juga. Ini Sabah ni ini pun satu site ni. Satu site. Di mana site itu dia guna Word, guna Excel untuk masuk data ke dalam. Ini salah satu ni. So saya pun suka ini tapi belum ada masa belajar. Cikgu kalau ada masa boleh carilah Microsoft SharePoint. Yang ini boleh guna untuk buat website juga. Okay? Tapi kalau nak demo data itu memang sesuai guna Data Studio. Kalau nak buat website, Data Studio tak berapa lah bagi saya. Okay? Sebab dia loading dia agak slow sikit. Okey, terima kasih cikgu. Okey. Okey, ada soalan lagi cikgu? Yang lain tu adakah? Diam-diam semua. Okey, cikgu saya cadangkan satu lah. Okay, sebab kalau kita tengok, banyak ialah saya cadangkan topik untuk belajar. Sebenarnya kalau boleh, cikgu cadangkan topik. Cikgu letak topik, lepas itu saya tengok kalau saya mahir di situ, saya boleh ajar. Kalau tak boleh, kita cari cikgu lain tu yang ajar. Dan satu lagi cikgu, iaitu seperti yang saya pernah cadangkan, kalau cikgu nak belajar, bawa bersama murid. Boleh cikgu, tak ada masalah. Maksudnya cikgu bawa murid sendiri, bagi tahu cikgu kita satu grup 6-7 orang bersama pelajar, nak belajar buat Google Site contoh dia. Kita buat sembang IT boleh? Boleh, tak ada masalah. Cari waktu dia, ambil berapa pelajar kita yang rasa boleh bantu sekolah atau bawa mereka yang mahir itu, bawa dia sama tu. Sebab setakat ini belum ada pelajar kita bawa bersama kan. Pelajar sangat bantu sebenarnya sebab saya banyak ikut yang pasal IT ni dengan PPD lain mereka bawa pelajar tau. Pelajar hebat tau mereka ni. So kita bolehlah mula cari pelajar yang cikgu boleh percaya yang sangat membantu tu. Bawalah cari topik yang nak belajar, kita sama belajar. Nanti ada apa-apa function itu mereka dapat bantu kita. Itu cadangan saya cikgu. Bawa pelajar, cari topik yang cikgu nak belajar, kita post dalam Telegram supaya kita cari waktu dan belajar. Jangan selalu saya yang keluar topik lah cikgu. Kadang-kadang pun saya tidak tahu cikgu minat ke tidak ni. Okey, ada lagi soalan cikgu? Cikgu, yang tugasan cikgu bagi ni kena buat, kena siapkan? Tugas apa? Ini tadi yang kita sama-sama buat, bukan tak apa. Tidak, tak perlu, Okey. Okey, jangan stres. Ini bukan tugasan, ini belajar. Tapi nanti kita akan cari untuk siri ketiga lah. Kita akan bincang apa yang kita tadi yang saya sebut, isu-isu yang seterusnya. Okey, ada soalan lagi cikgu? Kita round table lah. Cikgu Bong ada? Okey Cikgu Lim. Tak ada, thank you. Okey, Cikgu Kuih ada? Tak ada. Tengah explore Boleh ya. Cikgu Kuih dia memain peranan penting untuk sektor dia. Ini memang analisis data banyak itu. Kalau dapat guna ni sangat membantu. Okey. Cikgu Yuster. Ya kan Cikgu Yuster ada? Ada, ya. saya sedang ikut. Okey. So cikgu kalau ada apa-apa topik nak bincang kan cikgu pandai bahagian video-video bolehlah kita sama-sama bincang topik kalau Kata nak buat streaming hari tu, saya tertunggu-tunggu. Okey, streaming itu sebenarnya saya nak buat hari Ahad tapi cuba saya cuba tengok jadi kan tidak hari Ahad tu yang grup yang kita dah cari orang tu kan streaming itu. Cikgu waktu tadilah cikgu ngam. Waktu apa? Waktu macam ini ya? Ya macam yang waktu kita inilah. Jangan terlalu awal petang tu. Ya. Okay, sebab saya terus terang bagi tahu kita TPPD hari Isnin sampai Jumaat, aduh memang tak dapat tiap hari.
Oh, satu hari berapa CM mau cikgu bong. Nak mati tu. Apa? Okey, Isfandi. Cikgu Isfandi. Line okey kan Cikgu Iswandi? Sebenarnya saya sangat harap Cikgu Iswandi dapat buat sempang IT mengenai Google Sheet ini. Sebab dia sangat mahir dalam Google Sheet itu. Berapa kali dia ajar saya benda-benda yang Google Sheet. Cikgu Iswandi ada buat dashboard untuk sekolah dia kah? Boleh tengok. Tidak. Kalau ada saya nak tengok. Nak tanya mesti. Kalau siapa tu Cikgu siapa? Cikgu Cambai. Cikgu Cambai ada buat untuk apa? Saya lupa mana dia. Oh, Cikgu Cambai ada sekolah apa? Nak tengok nanti boleh tanya-tanya. SMK Pusat. Nanti saya rasa saya ada itu sekejap. Harap cikgu tahan dulu juga. Saya rasa saya ada simpan dia pusat ada kah? Ada jumpa pusat? Sebab dia dah share saya, dia tanya saya apa? Soalan-soalan, tapi saya sampai hari ni pun belum tolong dia selesai. Tak ada masa saya tengok tu. So dia buat ni dia pakai drive apa? Dia pakai MOE ke dia punya personal untuk sekolah ke pakai sekolah punya Delima? Memang Delima saya rasa dia pakai Delima. Akaun sekolah lah, akaun sekolah dia. Memang akaun sekolah. Dia punya boleh tahan tu. Dia cantik juga dia punya tu. Okay, Data dia banyak juga. Okey, nanti saya boleh cari dia nak tanya-tanya. Ya, bagus cikgu. Mesti kita tu sama-sama rujuk itu baru kita tahu apa itu kan. Okey. Mana lupa. Tak apa. Okey. Kalau saya jumpa saya forward dengan cikgu lah untuk tengok Okey. Tak apa cikgu. Nanti dah lewat takut cikgu lain tertunggu Tak apa. Okey. Tapi saya akan catat nama Cikgu Zul lah. Oh, memang banyak soalan bagus ni. Okey. Cikgu Edward. Setakat ni okey. Okey cikgu Okey. JJ okey JJ. Orang penting untuk sektor pengurusan. Okey Ya, Cikgu Lim. Sama Lim, Cikgu Lim. Okey kan cikgu? Okey cikgu, okey. Sebab Cikgu Lim memang itulah sentiasa ikut sokong kita. Okay, thank you Cikgu. Jadi saya rasa okeylah sudah lewat, kita nak rehat juga Cikgu. Jadi kita akan jumpa nanti kalau ada waktu yang sesuai nanti So sentiasa lihatlah dalam program semua Cikgu. Jadi kita akan berhenti di sini. Okay, thank you semua Cikgu. Thank you.